sebenarnya di Pulau Pinang ni sebelum tahun 1780-an ada beberapa nama orang Melayu Islam yang telah bermastautin di Pulau Pinang yang kita tahu. Yang kita tak tahu mungkin beribu orang lagi telah ada di Pulau Pinang sejak abad yang ke-14, 15 ataupun seawalnya. Itu kita tidak tahu. Kita tidak tahu nama mereka, kita tidak tahu asal usul mereka, kita tidak tahu asal-usul mereka. Tapi yang kita tahu ialah beberapa nama ini. Pertama ialah Datuk Keramat. Datuk Keramat di kalau pergi Tanjung, Datuk Keramat Road, Jalan Datuk Keramat. Datuk Keramat 17.5-17.10. Datuk Keramat dikatakan orang yang awal yang telah menduduki Pulau Pinang. Datuk Keramat dikatakan berasal daripada Aceh. Ada juga yang kata Datuk Keramat berasal daripada India. Namun Datuk Keramat telah belayar ke Pulau Pinang daripada Kedah. Ini pun istilah saya tak mau sebut istilah datang. Itu semua tak betul. Kadang-kadang orang kata orang Pulau Pinang ini datang daripada petani, datang daripada Kedah, datang daripada Kepala Patih. Semua tak betul. Itu hanya menunjukkan bahawa kita telah memisahkan Pulau Pinang dengan Sebang Perai dan Kedah. Bukan datang. Pulau dan tanah besar ialah saling dikunjungi, pergi balik kampung dan sebagainya. Hari-hari ada orang pergi balik pada masa itu. Bukan hanya pada masa orang putih, tapi sebelum itu. Pada masa orang putih, bila orang Melayu pergi balik daripada Bagat ke Tanjung, dia kata pirate. Sebab apa? Mereka tidak mahu kedudukan mereka diancam. Jadi mereka kata pirate, jadi mereka boleh halau orang Melayu yang belayar ke pulau, bukan datang. Datuk Keramat dia berasal, kata dia datang, dia belayar daripada Kedah, daripada Yan, daripada mana, ke melalui Sungai Pinang. Sungai Pinang ataupun dulu dikatakan sebagai Teluk Julutung. Di Julutung kan, kita Julutung di Pulau Pinang kan. So Sungai Pinang. Dan Sungai Pinang tu dia belayar, dia sampailah ke kawasan Counter Hall di mana dia bertapa selama beberapa tahun. Datuk Keramat dikatakan ada 2,000 pengikut pada masa itu. Ada catatan mengatakan bahawa Pulau Pinang pada masa itu ada 10,000 orang. 10,000 orang Melayu di Pulau Pinang. Ini tahun 17.5 sampai 17.10, awal 1700. Siapa kata Pulau Pinang tak ada orang? Dan kalau kita tengok, kalau tadi kita pergi tengok Sungai Pinang, dah cuci sikit tapi dulu memang hitam. Sungai Pinang tu kawasan industri. Tapi dulu kalau kita tengok postcard Sungai Pinang dalam tahun 1850-an, 60-an, Sungai Pinang tu macam Sungai Thames di London. Dia punya scenery itu macam negeri orang putih. Daripada Kuala Sungai Pinang menghadap ke Bukit Bendera, macam taman, macam taman. Itulah tempat Datuk Keramat. So Datuk Keramat ialah orang yang terawal. Itu pun saya tak mahu sebut terawal dan sebagainya, tapi orang yang awal. 5 orang saya katakan yang sebelum. Sebab tumpuan kajian saya untuk membuktikan bahawa orang Melayu ada di Pulau Pinang, tumpuan sebelum 1780-an. Saya mengutip maklumat-maklumat untuk membuktikan bahawa orang Melayu ada. Satu Datuk Keramat. Cuma saya tidak tahu salah silah Datuk Keramat. Dulu ada seorang daripada USM, nama dia Dr. Hanafi. Dia cerita kat saya, dia sedang mengkaji dan sedang menelusuri tentang Datuk Keramat, tapi dia tak jumpa. Malangnya dia meninggal dunia. Tapi dia khusus, dia minat Datuk Keramat. Itu Datuk Keramat. Dan ada catatan mengatakan bahawa Datuk Keramat ni dia ada adik dia nama Haji Bayan. Haji Bayan. Bayan ni juga banyak dikaitkan dengan sejarah Pulau Pinang. Seorang lagi Nakoda Bayan, itu pun nanti saya kembali kepada Nakoda Bayan. Tapi Haji Bayan. Dan juga dalam rekod tercatat nama Maharaja Setia, Datuk Maharaja Setia, yang masa tu 1810, masa macam nak claim harta, dia declare bahawa dia keturunan Datuk Keramat.
Ini dicatat dalam rekod-rekod British. Itu yang awal Batu Keramat. Selepas itu 1730-an, ini berdasarkan kepada tahun-tahun yang dicatatkan. Ialah Nakhoda Nan Intan bin Tuanku Patis Nan Sabatang, ataupun Haji Muhammad Saleh. Nakhoda Nan Intan bin Tuanku Patis Nan Sabatang ataupun Haji Muhammad Saleh, yang selalu dikatakan membuka Batu Ban dan membina Masjid Batu Ban. Dulu masjid itu surau dan sekarang ini menjadi Masjid Jamek Batu Ban. Dan tahun yang dicatat ialah 1734. Nakhoda Nan Intan ni bukan hanya dikaitkan dengan Batu Ban, juga dikaitkan dengan masyarakat di Melaka. Masjid Tengkera juga dikatakan sebagai dibina oleh Nakhoda Nan Intan. Ini saya diberitahu oleh warisnya semasa saya nak menghantar manuskrip saya Batu Ban ke penerbitan, tapi saya tidak dapat verify, jadi saya tak dalam bagi footnote. Dan saya pergi ke Melaka, Tengkera, namun mereka tidak mahu bekerjasama dengan saya. Mereka seolah-olah tidak mahu mendengar nama Nakhoda Nan Intan. Ini juga masalah-masalah berkaji. Kadang-kadang kena hina, kena hendik, kena hamun, macam-macam lah. Orang tak suka kita sebab kita banyak nak buat benda. Dan Nakhoda Nan Intan juga dikatakan sebagai pendakwah yang bertempat di Batu Bara. Dia pada tahun 1730-an ulang-alik daripada Batu Bara ke Kuala Kedah, Kuala Muda dan Melaka. Dan kemudiannya Nakhoda Nan Intan bukan datang daripada Payakumbuh, tidak. Sebab daripada Payakumbuh dia pergi ke Batu Bara. Batu Bara dia ulang-alik, dia berdagang, berusi Selat Melaka dan sebagainya. Akhirnya Sultan Kedah telah memberi tanah 50 ekar kepada Nakhoda Nan Intan yang ni sekarang ni yang dinamakan Batu Uban. Dan Batu Uban sebenarnya bukan kampung yang kita nampak sekarang ini. Sekarang ni Batu Uban nampak macam setinggan. Dulu tahun 2008 saya ingat lagi, masa tu developer telah buat signage untuk bangunkan Batu Uban. Masa tu je saya telah tulis surat terbuka dan hantar kepada semua paper yang terbit Utusan Berita Harian Harakah Straits Times dan beberapa portal lagi yang terbit surat itu, mengatakan bahawa mengapa kita jangan sentuh Batu Uban. Kalau Batu Uban dibunuh, maka matilah sejarah Melayu Pulau Pinang. Dan pada masa itu seolah-olah Batu Uban ni tempat yang pertama. Tidak, yang saya katakan tadi ialah Sungai Pinang, Datuk Keramat, Sungai Pinang. Tapi Batu Uban merupakan satu tempat yang istimewa, sebab Batu Uban merupakan bukan hanya kampung. Dia bukan kampung, ini juga satu tanggapan salah. Batu Uban ialah pekan dan pelabuhan yang pertama di Pulau Pinang. 30-an, 40-an, 50-an dia merupakan pekan dan pelabuhan. Pekan mengapa saya kata pekan? Saya jumpa satu peta sketch map dalam Arkib Negara. Peta itu 1763 yang menulis dua tempat. Satu ialah a watering place, tempat yang banyak air. Satu lagi a town was here. So kalau kita tengok peta tu betul-betul, the watering place tu merujuk kepada Batu Ferigi. Kan Batu Ferigi ada banyak waterfall tepi laut tu. Itu sebab orang putih bila mai di Pulau Pinang, dia ambil supply air daripada bukan hanya Lancaster, Portugis dan sebagainya. Dia land dekat mana? Dekat Batu Ferigi. Dia sebagai tempat batu yang kalau dekat Penang tu dia kata Batu Ferigi. Ferigi itu merujuk kepada orang putih dan khususnya orang Portugis. Ferigi itu Portugis. Jadi orang Portugis juga datang ambil air. Satu lagi tempat, a town was here. Kalau kita tengok balik, tempat tu yang Batu Uban, a town and a port. Jadi Batu Uban merupakan satu tempat yang mewah. Hari-hari ada perayaan lah, sebab Batu Uban merupakan tempat pertemuan di antara orang Melayu dan juga orang Arab dan orang India sebagai pelabuhan.
Ini salah sebagainya tok saya cerita. Tok saya orang Batuban, bukan tok saya orang di mana di Pulau Pinang. Pergi duduk di Terong, Kuala Kangsar, balik main Pulau Pinang. Jadi dia cerita mengenai Batuban. Batuban dulu dia, yalah, orang Arab dia minum kopi dengan lada, dengan apa, macam-macam lah kan, macam-macam majlis. Jadi mewah, tempat tu mewah. Jadi Nakoda dan Intan mempunyai salah silah. Di sini pun ada keturunan Nakoda dan Intan, Encik Azim, dan diberi tanah dan masjid, dan dia keturunan dia bersemenda dengan Al-Makawi. Al-Makawi ini seorang dakwah yang datang daripada Makkah. Dia pergi ke Langkawi, dan daripada Langkawi dia pergi ke Pulau Pinang. Dia berkahwin dengan cucu Nakoda dan Intan. Keturunan Al-Makawi ini 3 kubur ada di belakang USN. Di belakang USN ada 10 kubur, 3 daripada keturunan Al-Makawi. Jadi selepas itu ialah Nakoda Ismail ataupun Nakoda kecil ataupun Ismail. Nakoda kecil Ismail ni dia tempat dia di Jelutong. Kalau kita tengok topografi dia, Batuban dekat dengan Jelutong, berjalan dia 2 minit, 20 minit bersampai, ataupun tak sampai 20 minit sampai Jelutong. Jadi tempat macam Sungai Pinang, Jelutong, Batuban tu satu deretan sampai ke Tanjung. Di Jelutong banyak orang daripada Minangkabau. Jadi Nakoda Intan dan Nakoda kecil ni, mereka berasal daripada kampung Bodi, Payakumbuh, Sumatera Barat. Okay? Dia mereka datang. Dan kemudian tahun yang satu lagi dicatat adalah tahun 1749, di mana Datuk Jenatun datang, bukan datang begitu saja, tapi berpusat di Batubara, berasal daripada Pagaruyung, berpindah ke Payakumbuh, Kampung Budi. Dan saya pergi di Kampung Budi, Payakumbuh banyak kali, cari salah silah apa semua, dan bertemu dengan keturunan Nakoda dan Intan dan isteri Datuk Jenatun. Dan kemudian Datuk Jenatun pun pergi ke Batubara. Datuk Jenatun ni ialah dia di Batubara dikenali sebagai Jenan, Jenan. Dan saya pun duk fikir banyak kali juga, macam mana Jenatun nama di Batubara Jenan. Saya di Batubara ada beratus-ratus ribu keturunan dia. Saya tahu semua. Bukanlah semua ribu lah, tapi ada yang saya tahu lah. Mereka memanggil tokoh ini sebagai Jenan. Dia kahwin tiga kali. Satu di Payakumbuh, yang kedua orang Batubara, yang ketiga orang Pulau Pinang. Tapi di Pulau Pinang, dalam beberapa catatan, salah satunya adalah catatan buku mencari bakor oleh Aziz Ishak, dulu Menteri Pertanian yang pertama yang ditangkap oleh Tengku. Dia keturunan Jenatun. Dia tulis sebagai Datuk Jenatun. Dan di USN pun kalau kita tengok ada satu tempat Anjung Jenatun, J-A-N-N-A-T-U-N, Jannah. Tapi apabila saya kaji lagi, di Pulau Pinang ni ada banyak tokoh Cina, Tok Pekong, yang ada patung pakai songkok dan sebagainya dari tempat. Jadi Jenatun ni ialah derivation daripada Natun Pok. Jenatun. Jadi Jenatun ni daripada panggilan orang Cina. Kok ni tak kok. Sebab dalam tahun Jenatun ni dia meninggal dunia 1789 dia meninggal dunia. Kubur dia ada di belakang Minden. Kubur panjang 10 kaki. Kubur dia 10 kaki. Isteri dia yang Pulau Pinang 10 kaki. Anak dia yang meninggal awal pun 10 kaki. Yang lain itu kubur biasa. Kubur Datuk Seri sebenarnya kubur biasa. Dan Cina duk minta ubat. Dia kamat yang orang boleh minta berubat lah. Sebab Cina percaya bahawa Jenatun ni dia menakluki Pulau Pinang, disebut oleh orang Cina pada saya, secara gaib. Itu cerita daripada keturunan Cina, yang mana keturunan dia mengenali ini abad yang ini tahun 1790-an,
atau 1800 mengenali makam Datuk Jenatun. Dan dalam tahun 1960-an 70-an kubur Jenatun di belakang minda ni dipa permintaan nombor ekor lah kan. Tapi sekali dah ada pagang semua. Itu Datuk Jenatun. Datuk Jenatun pergi balik dia menolong Sultan Muhammad Jiwa, Zainal Azrin Shah kedua, berperang dengan dia kalah dengan Raja Nambang kan. Nambang berperang dengan membantu Sultan untuk berperang, kalah dengan Aceh. Bugis. Dan Sultan telah memberi tanah 100 ekar yang sekarang ni kawasan Minden, Bukit Gelunggong dan Sungai Gelunggong. Itu kawasan itu termasuk Brown Garden kan. Dan Datuk Jenatun masa dia belayang tu, dia bukan dia mula-mula daripada Batubara dia pergi ke Tanjung, lepas tu dia pergi ke Kuala Kedah, dia masuk Sungai Korok, dan pergi balik at last settle di Tanjung. Mula-mula di Tanjung, kemudian di kawasan Minden. Di situ dia tanam tebu dan sebagainya. Datuk Jenatun diikuti oleh Datuk Setia, adik ipar Datuk Jenatun daripada isteri yang dikahwini di Paya Kumbuh. Dan Datuk Jenatun bila dia orang datang daripada pelabuhan Batubara, dia dengan 2 skuna 90 orang Batak. Skuna tu kapal besar yang dia kayuh. So Batak tu setengah orang kata pengikut dia, setengah orang kata hamba dia. Tapi kalau kita baca sejarah balik, orang Batak ni di kalangan suku-suku di Sumatera, dia hanya takut pada orang Minangkabau. So dia akan ikut apa orang Minangkabau cakap. Jadi orang Batak ni datang, dan dalam catatan Francelight tahun di dalam Jambras 1929, Francelight mengatakan bahawa di Pulau Pinang pada masa itu tahun 1770-an, sebenarnya Francelight dah ada lama dah. Dia ada banyak kawan Batak dan Minangkabau. Jadi orang Batak tu memang pengikut Jenatun, dan orang Minangkabau itulah orang-orang macam Datuk Jenatun dan apa Rangun dan Intan sebagainya. Datuk Jenatun datang dengan Datuk Setia. Jadi Datuk Keramat, Nak Kuda Nadintan, Nak Kuda Kecil, Datuk Jenatun dan Datuk Setia ada 5 nama yang awal wujud dan bermustatin di Pulau Pinang sebelum 70-an.